sebenarnya lah cikgu macam risau sikit lah. Cikgu macam risau sikit lah. Cumanya kamu kena faham lah. Kamu orang kata macam ni lah. Orang kata macam ni lah. Kamu pecut sikit je. Kamu pecut sikit. Pecut sikit. Orang kata, orang Kelantan kata biar habis gas. Biar habis gas. Biar habis gas. Maksudnya kalau kita lari tu, kita lari betul-betul. Sebab lepas SPM, kamu akan rehat selama 3 bulan tau. Kamu akan rehat selama 3 bulan. Sampailah satu masa, kamu macam, apa aku nak buat dengan hidup aku ni? Dia macam tu lepas SPM. Jadi, sekarang ni kamu berada di landasan yang tepat. Yang mana kamu kena ambil SPM. Jadi, selagi kamu berada di landasan yang betul, push saja. Push je diri tu. Kalau rasa, okey aku kena study, buat jadual, okey aku kena study, lepas tu nak tidur sekejap, lepas tu nak study, lepas tu nak tidur sekejap, lepas tu nak study. Okey, bulan 12 dah mula dah. Bulan 1 dah SPM bertulis dah. Okey, jadi kita nasihat cikgu je lah. Push, selagi ada masa push. Okey, jadi untuk kelas dengan cikgu, masing-masing ada ke dalam grup WhatsApp, nak dengar suara sikit. Ada? Ada dalam grup WhatsApp? Ada cikgu. Ada. Okey. Jadi dalam grup WhatsApp tu, cikgu tadi cikgu ada compilekan. Cikgu ada compilekan rakaman-rakaman kelas dengan set-set yang kita dah buat. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan, kita buka kelas kita untuk beragama Islam dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita akan teruskan dah kepada kelas kita. Ada yang nak masuk tapi tak dapat. Okey, jadi cikgu nak masing-masing buka grup WhatsApp. Yang dah ada dalam grup WhatsApp tu boleh buka grup WhatsApp. Okey, kita pergi kepada grup WhatsApp Form 5 lah. Okey, kita pergi kepada grup WhatsApp Form 5. Okey, nampak ke skrin cikgu share ni? Nampak ke? Nampak cikgu. Okey, baik. Okey, dekat skrin cikgu share ni, cikgu ada tunjuk lah. Kita dah ada buat berapa set dah. Okey, jadi yang pertama MRSM Matematik Kertas 2, cikgu send sekali dengan PDF file dia. Lepas tu cikgu ada bagi rakaman bahagian A, bahagian B, bahagian C. Kamu boleh tengok macam mana cikgu jawab, macam mana cikgu keluarkan maklumat penting daripada soalan, macam mana cikgu cari formula yang berkaitan dan macam mana cikgu selesaikan. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, itu MRSM 2023, tak lama pun, tahun lepas punya. Lepas tu kita ada SBP. Kita ada SBP. SBP pun cikgu tunjuklah bahagian A, bahagian B, bahagian C. Lepas tu kita ada trial negeri Perak, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Tujuan cikgu asingkan adalah sebab bahagian A sebenarnya cara nak jawab dia lain. Bahagian B lain. Bahagian C lagilah lain. Okey. Lepas tu cikgu dah jawab 3 dah. Dah jawab 3 dah. Jadi untuk bulan ni cikgu sempat lagi satu trial. Cikgu pilih trial negeri Selangor pula 2023 yang terbaru ni lah. Jadi ada 4 set. Sebelum kamu nak pergi kepada bulan 1 yang nak exam, cikgu akan usahakan untuk sempatkan lagi satu set. Sekarang ni 1, 2, 3. Lepas tu kita ada lagi 2 lah. 4, 5. 5 set. 5 set. Cikgu cuba. Lepas tu cikgu ada ajar kamu macam mana teknik skor paper 1. Kamu boleh tengok. Boleh tengoklah. Okey, jadi untuk hari ni kita akan pergi kepada 2023 Selangor punya. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu.
Boleh faham Okey. cikgu? Cikgu. Itu untuk set SPM yang kamu boleh study. Okey, untuk rakaman, cikgu ada pin dekat sini. Okey, rakaman tingkatan 5 dan tingkatan 4. Cikgu pin juga tingkatan 5 dan tingkatan 4 full semua chapter. Dan semua daripada bab 1 sehingga habis, cikgu pakai buku modul yang sama sahaja, iaitu buku modul Nilam yang cikgu suruh beli awal tahun tu. Mana entah buku cikgu. Tapi adalah buku modul, buku yang sama. Kamu ibaratnya cikgu mengajar kamu ada dua je buku teks dengan buku modul Nilam. Cikgu tak pergi kepada buku lain. Jadi sambil-sambil study tu kamu tengok, oh tak faham ubahan lah, nak belajar lah ubahan hari ni. Kamu ambil je buku modul Nilam tu sambil tengok rakaman cikgu. Rakaman kan kita boleh lajukan. Bukannya kita nak tengok 2 jam tu. Lepas tu setiap kali kelas cikgu ada bagi tahu checklist apa yang kita nak belajar. Okey, checklist apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, cikgu ada senaraikan. Lepas tu setiap kelas cikgu akan tik, okey ni kita dah belajar. Okey, cikgu dah tik kat situ. Itu untuk memudahkan kamu sebenarnya. Okey. Jadi untuk yang dah lama dalam grup ni, kamu boleh je pergi dekat search ni. Contohlah kita cari ubahan. Kamu boleh cari ubahan. Kamu boleh cari atas-atas. Contohlah, contoh kita ada rakaman kelas tingkatan 4 revision bab 9 ni tentang kebarangkalian. Cikgu ajar buat graf pokok. Cikgu ada bagi nota juga kat sini. Cikgu ada bagi nota juga. Setiap kali kelas, cikgu akan screenshot nota-nota yang berkaitan. Ni nota-nota yang berkaitan. Itu untuk kamu. Itu untuk kamu. Setiap kali kelas daripada tahun lepas. Okey. Itu untuk kamu, bukan untuk cikgu. Jelas ke ni apa yang cikgu cakap ni? Jelas cikgu. Okey, baik. Itulah cikgu harap sangat semua orang berjaya lah. Nanti dah berjaya jangan lupa cikgu kan. Okey, tapi kena berjaya dulu. Okey, tak adalah gurau je. Semua orang berjaya insya-Allah. Okey. Jadi untuk kelas kita pada hari ni kita akan buat bahagian A. Kamu boleh tengok dekat depan. Untuk siapa-siapa yang tak tahu bahagian A, cikgu ada send PDF. Okey, untuk bahagian A kali ni apa yang cikgu nak buat lah, cikgu sebenarnya terlupa untuk sign awal. Cikgu terlupa untuk sign awal. Jadi, apa yang kita akan buat adalah soalan 1, 2 sampai habis bahagian A, cikgu akan bagi kamu masa tak lama, dalam 2 minit lah, paling kurang pun 2 minit. Untuk kamu baca soalan, untuk kamu fahamkan soalan apa yang kamu nak dan cuba cari idea macam mana nak selesaikan. Lepas tu cikgu selesaikan. Kita selesai sama-sama. Lepas tu cikgu selesai, ada soalan nak tanya, boleh tanya cikgu. Boleh ke semua kita buat macam tu malam ni? Cikgu. Okey, baik. Okey, jadi sekarang boleh buka PDF yang cikgu send dalam grup WhatsApp, iaitu tentang trial Negeri Selangor 2023. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Cikgu bagi masa 1 ke 2 minit, cuba selesaikan. Tak lama. Bukan untuk selesaikan pun masa tu. Masa 1 ke 2 minit tu untuk kamu baca, fahamkan apa yang soalan nak, tanya diri kamu, aku ada idea ke tak? Macam tu cara dia. Cikgu tak buat revision paper trial 2024. Trial 2024 tak di-compile lagi. Trial 2024 ada di-compile, tetapi dia cikgu tak dapat lagi. Kalau siapa-siapa ada nak buat revision trial dia, boleh bagi tahu cikgu. Okey, 1 minit lagi. Amar, dapat idea tak ni Amar? Dapat cikgu. Dapat. Okey, selesai sudah masa yang diberikan. Dah pukul 8.50. Seperti yang cikgu bagi tahulah. Masa tu bukan untuk kamu selesaikan. Masa tu untuk kamu baca,
fahamkan soalan. Kalau ada soalan, kalau tanya diri kamu, aku boleh buat tak soalan ni? Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan nombor 1. Boleh ke semua? Boleh, Go. Nak dengar suara sikit boleh? Boleh. Alright, okey. Boleh. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni adalah tentang, kamu baca elok, adalah tentang fungsi kuadratik. Jadi fungsi kuadratik adalah satu chapter form 4, iaitu bab 1 tingkatan 4, iaitu tentang fungsi dan persamaan kuadratik. Tentang kuadratik lah. Okey, jadi untuk soalan A, nyatakan persamaan paksi simetri. Okey, sebelum kita jawab soalan ni, kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan paksi simetri. Paksi simetri adalah pembahagi dua sama. Kat mana nak bahagi dua sama? Pada paksi X. Salin nota cikgu. Jadi dekat sini, kalau kita nak tahu apa paksi simetri ni adalah yang tengah-tengah ni. Ini adalah kita punya paksi simetri. Jadi macam mana nak selesaikan paksi simetri ni? Okey, untuk selesaikan paksi simetri, cikgu pergi kepada ni, soalan A. Kamu kena dapatkan dulu nilai X dekat A dan nilai X dekat B. Macam mana dapatkan nilai X dekat A dengan nilai X dekat B? Yang inilah kita panggil dia sebagai punca. Ini kita panggil dia sebagai punca. Macam mana nak cari punca? Iaitu kita kena EQN dalam kalkulator. Jadi kita keluarkan fungsi kuadratik kita Fx sama dengan X kuasa 2 tolak X tolak 6. Kita tekan macam biasa A, B, C. Kita masukkan nilai A kita apa, nilai B kita apa, nilai C kita apa. A kita kat sini 1, B kita kat sini negatif 1, C kat sini kita negatif 6. Masukkan EQN degree 2. A 1, B negatif 1, C negatif 6. Jadi dekat sini X1 kamu akan dapat 3, X2 kamu akan dapat negatif 2. Jadi jangan lupa masukkan balik dalam kurungan. X tolak 3, ni negatif, pindah ke sebelah. X tambah 2 sama dengan kosong. Jadi maksudnya kita dah faham X dekat A ni adalah negatif 2. Dekat B ni adalah 3. Sampai situ jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh faham? Jelas, cikgu. Faham, cikgu. Boleh, cikgu. Okey. Jadi kita pergi dulu kepada A dengan B. Kalau kamu tak ada idea nak cari nilai dekat A dengan B, memang kamu susah sikit lah nak pakai paksi simetri. Nak pakai paksi simetri, dia boleh pakai formula dengan boleh pakai cara ni lah. Tapi cikgu pakai cara ni. Tak ada masalah. Jadi dekat sini, paksi simetri tu kan cikgu cakap pembahagi dua sama. Maksudnya dia titik tengah. Jadi untuk cari titik tengah, paksi simetri adalah X1 tambah X2 bahagi 2. X1 kita 3 tambah X2 kita negatif 2 per dengan 2. Kita pun tekan kalkulator. 3 tambah negatif 2. 3 tambah negatif 2 bahagi 2. Kamu akan dapat 0.5 ataupun jawapan dia 1/2. Ini jawapan untuk A. Jelas? Boleh faham? Okey. Jelas? Jelas, cikgu. Okey, baik. Faham, cikgu. Alright. Okey, habis. Itu untuk A. Sekarang kita pergi pula kepada B. B ni dia bercakap tentang titik minimum dan titik maksimum. Titik minimum dan titik maksimum adalah ditentukan oleh kita punya nilai A. Kalau A kita adalah positif, dia jadi titik minimum. Kalau A kita adalah negatif, dia jadi titik maksimum. Jadi kalau kat sini kita tengok balik A kita adalah 1. Kita baca balik. Jadi dekat sini A kita sama dengan positif 1. Bila positif bermaksud dia jatuh pada titik minimum. Itu yang pertama. Kamu kena tahu yang tu. Okey.
Lepas dah habis untuk titik minimum, apa yang kita kena buat adalah dia nak suruh kita cari koordinat. Jangan tinggal macam tu je. Jangan tinggal macam tu je. Jadi dekat sini, okey, kita nak cari nilai A dia positif 1 untuk titik minimum. Titik minimum dia berada di sini. Ni titik minimum ni. Cikgu tunjuk dekat warna hijau ni. Titik minimum. Jadi titik minimum kat sini kita kena cari dia punya koordinat. Untuk X kamu dah jumpa. Untuk X kamu dah dapat tadi 1/2 ataupun 0.5. Sekarang kamu nak kena cari Y dia. Jadi titik minimum, titik maksimum ni dia mesti tengah-tengah. Dia berada di atas paksi simetri. Jadi dekat sini kamu dah jumpa X kamu adalah 0.5 ataupun 1/2. Masukkan X kamu ke dalam fungsi kamu Fx sama dengan X kuasa 2 tolak X tolak 6. Sebab apa? Sebab Fx tu adalah nilai pada paksi Y kamu. Jadi cikgu gantikan dia dengan Y. X kuasa 2 0.5 kuasa 2 tolak 0.5 tolak 6. Kita pun tekan kalkulator. Buka kurungan 0.5 kuasa 2 tolak buka kurungan 0.5 tolak 6. Dekat sini kamu akan dapat negatif 6.25. Bermakna koordinat kamu negatif 6.25. Jadi inilah kamu punya koordinat 0.5, negatif 6.25. Itu kalau dia minta tentukan titik minimum. Jangan bagi tahu, oh ni titik minimum je. Cari sekali dia punya koordinat. Jelas ke semua soalan nombor 1? Boleh faham? Ke cikgu laju? Okey ke? Alamak, nak dengar suara sikit? Alright. Okey, jadi sekarang cikgu buka dalam 30 saat. Siapa-siapa yang ada nak tanya soalan, boleh tanya cikgu. Cikgu, kalau yang A per 2B tu bila nak guna? Oh, kalau A per 2B bila nak guna? Ada soalan yang tanya cikgu. A per 2B adalah kamu punya formula untuk mencari paksi simetri. Jadi kalau dekat sini, kamu nak pakai formula pun boleh. Kamu nak pakai cara cikgu pun boleh. Kita fahamkan dua-dua. A kita 1, 2, B kita negatif 1. Jadi dekat sini, kejap A kita nilai paksi simetri. Formula kejap formula paksi simetri. Kuadratika. Betul ke formula tu? Cikgu, kalau A per 2 ke negatif, kalau tak silap ada yang negatif ni cikgu macam. Kejap Kejap A per 2B. A per 2B. A per 2B. Tak apalah. Okey. Cikgu untuk formula ni, dia dapat negatif. Cikgu akan check balik. Cikgu akan check balik lah untuk formula ni. Kenapa dia dapat negatif ni. Cikgu akan check balik. Tetapi nanti cikgu check balik. Takut ada mana-mana silap. Mungkin cikgu terlupa apa formula betul dia. Tapi dekat sini jawapan dia, kalau kamu confused, kamu boleh tengok macam mana cikgu jawab dekat depan. Dekat A, ada siapa-siapa nak tanya soalan ke dekat cikgu? Nak dengar suara sikit. Dekat A ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Tak ada cikgu. Okey, baik. Okey, dekat B ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Cikgu, Ya, Mak. dia punya formula tu negatif B per 2A. Cikgu tersilap formula Ya, cikgu. Negatif B per 2A Mak? Ya, cikgu. Okey, sorry. Sorry semua. Cikgu jarang pakai formula sebenarnya. Cikgu jarang pakai formula.
Okey, kalau ada negatif ni tak ada masalah lah. B kita adalah negatif 1. 2 A kita adalah 1. Negatif positif kamu akan dapat 1/2 jugalah. Sebenarnya nanti cikgu check balik tu, cikgu nak check formula, takut tersilap. Tapi nak pakai selalunya nak pakai formula ataupun teknik yang cikgu ajar kat depan, dua-dua boleh. Tak ada masalah. Kamu akan dapat markah full mark juga. Okey, jelas ke semua nombor 1? Boleh kita pergi kepada nombor 2. Jelas cikgu, boleh. Okey, baik. Tak sempat, screenshot. Ada soalan nak tanya, boleh tanya cikgu ya. Ada soalan nak tanya, boleh tanya cikgu. Alright, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 adalah berkaitan dengan penakkulan logik iaitu form 4. Akas ni kan. Okey, boleh buka PDF dalam kamu punya phone. Boleh buka PDF dalam kamu punya phone. Cikgu nak buka nota kejap. Teks matematik tingkatan 4. Ini bab 3. Penakkulan logik. Akas. Okey, 1 minit lagi untuk masing-masing jawab. Ujar, meyakinkan dan tidak meyakinkan. Okey. Boleh buat. Emira boleh buat tak tu? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Kita akan pergi kepada Okey, Zarif boleh buat ke Zarif? Boleh go. Okey. Amar boleh buat Amar? Tak send ke cikgu? Tak perlu, tak perlu. Cikgu. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan A. Kita akan pergi kepada soalan A. Okey, untuk soalan A, sebelum tu kamu kena sangat-sangat faham. Ini adalah berkaitan dengan form 4, iaitu masuk kepada bab 3. Bas pula dah. Bas pula dah. Okey, bab 3 yang berkaitan dengan penakkulan logik. Penakkulan logik terbahagi kepada 2. 1, bercakap tentang pernyataan. Maksudnya soalan pertama adalah tentang pernyataan. Manakala soalan kedua adalah tentang hujah. Dalam pernyataannya ada banyak, iaitu tentukan pernyataan yang betul. Jika maka ada anti kejadian dan penyebab. Lepas tu kita ada jika dan hanya jika. Lepas tu kita ada pernyataan majmuk.
Lepas tu kita ada akas. Dan kita ada lagi satu, cikgu terlupa. Okey. Jadi dalam pernyataan tu dia ada 5 ke 6 subtopik. Untuk hujah pula, dia ada 2 sahaja. Hujah induktif ataupun diduktif. Okey. Tu nanti. Sekarang kita akan jawab soalan A. Ingat tahu kalau siapa-siapa ada nak tanya cikgu, tanya terus. Manfaatkan. Nyatakan akas. Maksudnya apa? Bila dia nak akas, kita punya berada di formula akas lah. Okey. Jadi sekarang seterusnya tentukan sama ada akas tersebut benar ataupun palsu. Nyatakan akas bagi pernyataan berikut. Jadi dia minta akas. Sekarang dia bagi pernyataan. Daripada pernyataan kita boleh keluarkan apa P dia, apa Q dia. Sekarang selepas daripada perkataan jika adalah P. Selepas daripada perkataan maka adalah Q. Jadi daripada sini kita dah dapat detect jika ataupun kita boleh dapat detect P dia lah. Okey, P kita adalah 8 tolak 2A lagi kecil daripada 18. Manakala Q kita adalah 2A lagi kecil daripada 6. Kita dah dapat detect dia punya P dengan Q untuk pernyataan. Ada jelaskah semua sampai sini? Okey. Alright. Okey, jadi dekat sini kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Apabila kita nak jadikan dia akas, akas ni dia bercakap jika Q. Maksudnya kita kena sebut Q dulu. Jika Q, jika Q ataupun Q kita terus masukkanlah 2A lagi kecil daripada 6, maka P kita 8 tolak 2A lagi kecil daripada 18. Ini adalah jawapan kita. Okey, habis. Habis dah dekat situ. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Faham, cikgu. Alright. Okey, jadi dekat sini bila kita nak tengok macam mana nak menyelesaikan dia. Maksudnya kita nak tahu dia benar ataupun palsu. Kita nak tahu dia benar ataupun palsu. Senang saja, kita cari dulu nilai A dia. 2A lagi kecil daripada 6. Jadi 2 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi kita kat sini kita akan dapat A sama dengan 3. Bila kita dah dapat A kita sama dengan 3, kita cek dengan memasukkan nilai A. 2 darab dengan 3 lagi kecil daripada 6. 2 darab 3 kita dapat 6. Lagi kecil daripada 6. Samalah. Okey. Ni yang pertama kita. Okey. Sekejap. Cikgu ajar lagi satu. Okay. Sorry. Dia tak payah cari pun. Itu ketaksamaan je. Okey. Jadi, untuk menjawab soalan ini, kita boleh cari nilai A ataupun kita sendiri yang assume nilai A. Cikgu nak tanya Ammar. Ammar buat yang mana satu Ammar? Ammar buat mana satu Ammar? Memang cikgu. Sangkut. Ulang balik soalan. Apa? Ulang balik soalan cikgu. Soalan A. Macam mana Ammar nak tentukan dia benar ataupun palsu? Saya maaf yang algebra pindah-pindah dan lawan. Okey, buat macam tu. Macam cikgu tadi. Bagus. Emira buat macam mana Emira? Macam mana Emira nak tentukan dia benar ataupun palsu? Saya assume je. Okey, bagus. Jadi sekarang ni kita sebenarnya kita boleh assume. Cikgu terlupa satu benda lah. Cikgu pergi cari nilai A tadi. Okey. Untuk soalan ni, kamu boleh assume dan kamu boleh cari nilai A. Mana satu betul?
Okey, yang pertama adalah kamu cari nilai A, baru kamu assume. Cikgu takut ramai yang confused kat sini. Berlisa, dengar ke Berlisa apa yang cikgu cakap tu? Dengar cikgu. Okey. Kita nak assume, tetapi kita kena cari dulu nilai A. Sebagai contoh, sebab ramai yang confused. Oh, kita boleh assume. Lepas tu kita sendiri yang tentukan dia benar ataupun palsu. Contoh. Kalau cikgu cakap A cikgu sama dengan 5. Jadi 2 darab dengan 5, lepas tu 6. 2 darab 5, 10, 6. Jadi kita cakaplah, oh akar sini adalah palsu. Akar sini adalah palsu. Sebab apa? Sebab kita main assume sahaja A sama dengan 5. Jadi siapa yang terus assume salah. Syafiq, jelas ke Syafiq? Boleh faham? Okey, baik. Cara yang betul dia adalah kamu cari dulu nilai A. Kita cari nilai A. Contoh, kamu boleh tengok kat depan. Cikgu cari nilai A. 2A lagi kecil daripada 6. 2 ni pindahlah ke sebelah. Kita akan dapat 6/2. A lagi kecil daripada 3. Jadi, bila A lagi kecil daripada 3, kamu boleh, kat sini baru kamu boleh assume. Dengan ikut syarat ini. A lagi kecil daripada 3. Maksud A lagi kecil daripada 3, kamu boleh assume A tu kosong. Kamu boleh assume A tu 1. Kamu boleh assume A tu 2. Kamu tak boleh assume A tu sama dengan 3. Sebab apa? Sebab ikut syarat yang kita dah jumpa ni. Jelas? Boleh faham semua? Jelas cikgu. Alright. Jadi daripada sini baru kamu assume, okey, A kita ambil lah A kita sama dengan 1. Jadi 2 darab dengan 1, 6. 2 darab 1 dapat 2, 6. Jadi sini benar. Okey, kat sini pun kita ambil lah 2, 1 lagi kecil daripada 18. 8 tolak 2 kita dapat 6. Jadi kita dapat benar. Bermakna pernyataan tersebut adalah benar. Boleh faham semua cara menjawab? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, habis. Itu untuk A kita. Selesai. Sebab cikgu takut bila kita assume, kita boleh assume suka hati. Maksudnya kalau kamu nak assume A tu 100, boleh. Sebab tu assume. Tetapi bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, kita kena cari dulu nilai A tu. Barulah kita tentukan dia punya ketaksamaan. Baru kamu boleh assume dengan apa? A kosong ke, 1 ke, 2 ke. Nak assume negatif pun tak jadi masalah. Okey, jadi sampai situ jelas ke semua? Ya, Azwar. Azwar ada tak angkat tangan tadi. Jelas ke Azwar? Kenapa bukan 5 cikgu? Apa? Kenapa bukan 5 Kenapa A bukan 5? Macam mana Azwar dapat 5? Sebab saya kira yang 8 tolak 2A sama dengan 18. Oh, 8 tolak 2A sama dengan 18. Tak jadi masalah. Kita akan pergi kepada soalan ni. 8 tolak 2A lagi kecil daripada 18. 8 pindah ke sebelah. 8 tolak dengan 8. Kita jadi negatif 8. 18 tolak 8. Kejap cikgu terang kat Azwar. 18 tolak 8 kita dapat 10. Negatif 2A. Negatif bila pindah ke sebelah. Dia akan jadi 10. A ni dipatah ke pusing. Negatif ke sini. Jadi A lagi besar daripada negatif 5. Azwar dapat macam mana tu 5? Okey. Jadi Azwar boleh faham cara cikgu dapat A lagi besar daripada negatif 5? Boleh. Okey. Jadi sekarang, disebabkan Azwar tanya, cikgu jawab. Sekarang daripada pernyataan pertama, kita dapat A lagi kecil daripada 3. Pernyataan kedua, A lagi besar daripada negatif 5. Jadi bila kita gabungkan dua-dua ni, kita akan dapat negatif 5, A 3. Bermakna nilai A yang kamu boleh assume bukan 5. Tetapi kamu boleh assume negatif 4,
negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Selalunya dia akan jawab macam itulah. Dia akan bagi kamu range dia. Tapi kenapa cikgu buat macam kat sini je? Okey, bila kita buat kat sini, kita akan nampak dah dapat dah range dia kat sini, kita boleh pilih. Jadi cikgu tak naklah pilih nombor negatif. Tapi kalau disebabkan Azwar tanya, cikgu tunjuklah. Bila kita selesaikan 18 tolak dengan 8, kita dapat 10. Lepas tu jangan lupa, bila negatif ni darab, pindah ke sebelah jadi bahagi, ada negatif simbol daripada tadi pandang kiri, dia jadi pandang kanan. Jadi A kena lagi besar daripada negatif 5, tetapi kena lagi kecil daripada 3. Inilah nilai yang kamu boleh assume untuk A bagi menjawab soalan ini. Ada jelas? Boleh faham semua? Faham cikgu, faham. Alright. Boleh cikgu. Alright. Okay, Syafiq jelas ke Syafiq? Jelas cikgu. Alright. Okay. Amira ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Ada. Kristina ada Kristina? Ada Ah, cikgu. Alright. Okay, jadi kita pergi kepada B. Kalau ada soalan nak tanya. Macam Azwar tanya tadi kan. Cikgu boleh terang lah. Kenapa dia jadi macam tu? Alright. Okay, kita pergi kepada B kita. Hujah induktif. Kamu kena faham. Hujah induktif ni apa? Kamu tengok betul-betul apa yang cikgu cakap ni. Cikgu cakap pula, cikgu tunjuk. Kena faham tentang maksud hujah induktif tu sendiri. Hujah induktif ni adalah kesimpulan yang umum. Kesimpulan yang umum ni dia bercakap tentang umum, semua. Dibina berdasarkan kes-kes khusus. Maksudnya premis 1, premis 2 bersifat khusus, manakala dia punya kesimpulan bersifat umum. Inilah apa yang kita bercakap tentang hujah induktif. Sampai situ dulu. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. 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 Jadi dekat sini kita pergi kepada soalan B. Macam mana kita nak tahu dia kuat ataupun dia lemah? Okey. Dia hujah induktif, dia ada 3 jawapan. Dia ada 3 jawapan. Yang pertama dia lalu dekat sini, lemah. Bila dia cakap lemah, dia boleh pergi kepada satu je. Lemah dan tidak meyakinkan. Ni yang pertama. Yang kedua, dia pergi kepada kuat. Okey, kita ada kuat. Kuat ni terbahagi kepada dua. Kuat dan meyakinkan. Dan yang ketiga, kita ada kuat tetapi dia pergi kepada tidak meyakinkan. Kuat dan tidak meyakinkan. Jadi ada 3 pilihan jawapan kat sini. Macam mana kita nak tengok? Okey, yang pertama. Okey, sebelum itulah. Sampai sini semua jelas ke? Nak dengar suara sikit. Sampai sini semua jelas? Jelas Jelas. cikgu. Jelas Okey, baik. cikgu. Yang pertama sekali, kamu kena tengok sama ada dia kuat ataupun lemah. Macam mana kita nak tengok dia kuat ataupun lemah? Kita tengok dia punya kesimpulan. Kalau kesimpulan dia benar, dia kuat. Kalau kesimpulan dia palsu, dia lemah. Okey, jadi kita tengok. Semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 5. Macam mana kita nak bahagi tepat dengan 5? Adakah nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 5? Okey, kita ambil satu nombor. 14 bahagi dengan 5. 14 bahagi dengan 5, kita dapat 2.8. Ini tak tepat. Ini ada perpuluhan. Jadi bermakna dekat sini kesimpulan ni palsu. Jadi bila kesimpulan ni palsu, dia dah lemah dan dia tidak meyakinkan. Jawapan dia nombor 1. Jelas? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey, Jelas baik. cikgu. Jadi hujah induktif kena tengok dia punya kesimpulan dulu. Kalau kesimpulan dia benar, okey. Kalau kesimpulan dia benar, baru kamu cek premis dia. Contoh-contoh kesimpulan dia benar, kamu boleh cek premis pertama, premis kedua. Kalau dua-dua premis tu betul, bercakap tentang benda yang betul. Contoh dekat sini, 10 boleh bahagi tepat dengan 5. Tak ada masalah. Bahagi tepat dengan 2 betul.
20 bahagi tepat dengan 5. Betul juga, tak ada masalah. Premis dia betul. Premis dia betul. Tetapi kesimpulan dia salah. Dia kata nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 5. Salah. Sebab 14 ni nombor genap. 14 bagi 5 dapat 2.8. Jadi ada perpuluhan. Jadi kat sini kita cakap dia lemah dan tidak meyakinkan. Okey. Ada soalan ke semua dekat B? Okey, baik. Tak ada cikgu. Alright, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kena ada nota lah yang tu. Okey, jadi soalan nombor 3. Soalan nombor 3 tentang tingkatan 4 juga. Okey, berdasarkan maklumat di atas. Okey, cikgu bagi masa 1 ke 2 minit untuk kamu teliti betul-betul apa soalan ni dan tanyalah diri kamu sendiri. Kamu ada idea ke tak nak jawab soalan ni? Bazil, boleh buat tak tu Bazil? Boleh cikgu. Okey, selesai sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan A. Kita pergi kepada soalan A. Boleh ke cikgu nak pergi kepada soalan A ni? Boleh cikgu. Alright. Okey, jadi kita kena faham kalau kita dapat soalan ni, ini adalah dikira sebagai bonus. Ini adalah dikira sebagai bonus. Untuk A, P ke Q dia kata berdasarkan maklumat dalam jadual 1, lengkapkan graf berpemberat. Dia kata tentang graf berpemberat dan graf tidak terarah. Maksudnya kamu boleh sentuh dia punya pemberat dia, iaitu kat sini P ke Q kamu ambil RM3. Itu pemberat. Tapi kalau kamu pergi buat arah kat sini, kamu akan salah. Kamu akan hilang markah. Sebab apa? Sebab dia kata tidak terarah. Jadi itulah jawapan dia. PQ. Lepas tu Q ke R. Q ke R. Okey, untuk okey, sebelum itulah takut cikgu jawab laju sangat Okey, sampai sini semua jelas? Nak dengar suara sikit, semua jelas ke? Jelas Boleh cikgu. cikgu. Alright. Okey, jadi kita pergi kepada dua Q ke R. Okey, R ni kita ada bucu baru lah, bucu baru. Okey, kamu letak je mana-mana yang kamu suka. Okey, kita ada R dekat sini. Tapi Q ke R, sambungkan Q pergi dekat R. Lepas tu dia tak kisah tau, panjang ke pendek dia tak kisah. Asalkan disambung. Okey, lepas tu kena tulislah pemberat dia RM5. Okey, teruskan. P ke R. Okey, P ni pergi ke R pula. Okey, P pergi kepada R.
Okey, P ke R, RM RM2.50. Jadi dekat sini kita masukkan RM RM2.50. Okey, selesai. P ke S. Okey, kita ada bucu baru iaitu S. Ya, jadi P ke S, jadi cikgu masukkan S dekat sini. P ke S, ambillah anak panah. Lepas tu dia kata RM2.30. Masukkanlah RM2.30. Lepas tu akhir sekali S ke T. Jadi dekat sini cikgu masukkanlah T kita RM4.20. Sayang sangat siapa yang hilang markah dekat sini. Okey, kat sini sahaja kamu dah boleh skor 2 markah. Alright. Sampai sini jelas ke semua untuk soalan A? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan B. Soalan B dia kata tentang pokok. Tanya sama pokok. Kenapa dia bergoyang? Okey, jadi dekat sini Emira tahu ke lagu tu Emira? Lagu goyang pokok tu ke? Boleh Tahu, nyanyi tahu. sikit? Geram. Okey, Bazil tahu lagu tu Bazil? Tahu cikgu. Boleh Bazil nyanyi sikit Bazil? Tak boleh cikgu. Bazil reject cikgu Bazil. Cikgu dah lama dah tak rasa kena reject tau. Sorry cikgu. Terseking. Geram. Okey, kita pergi kepada soalan B. Syafiq nak try nyanyi lagi Syafiq? Tak nak cikgu. Okey, geram. Okey, jadi dekat sini pokok ni dia ada 3 ciri-ciri. Dia ada 3 ciri-ciri. Tapi cikgu nak kamu ingat satu je ciri-ciri. Cikgu nak kamu ingat satu sahaja ciri-ciri. Iaitu bucu lebih satu dari sisi. Cikgu ulang. Bucu lebih satu daripada sisi. Kita tak tahu bucu tu apa, sisi tu apa. Cikgu risau kamu ni. Okey, jadi dekat sini yang titik-titik ni kita panggil dia bucu. Ataupun nama bahasa dia V. Tetapi dekat garisan yang menghubungkan antara dua bucu, kita panggil dia sisi tepi, iaitu E. Jadi bila cikgu cakap untuk buat pokok, kamu memang dia ada banyak tau syarat dia ada 3. Tak boleh ada bulatan, tak boleh ada curve. Tapi cikgu nak kamu ingat ni je. Bucu lebih satu dari sisi. Sebagai contoh, kalau kamu buat kalau boleh bucu tu lebihlah daripada 3 ke 4 ke, nak selamat sikit kan. Kalau kamu buat 4 bucu, 1, 2, 3, 4. Iaitu bucu T, bucu S, bucu P, bucu Q. Pastikan kamu buat ada 3 sahaja sisi. 1, 2, 3. Kalau kamu buat ada 5 bucu, pastikan ada 4 sahaja sisi. Kalau kamu ada 3 bucu, pastikan ada 2 sahaja sisi. Jelas ke semua ayat-ayat cikgu tu? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Nak selamat buat macam cikgu tunjuklah dekat depan. Okey. Jadi kena lukis jugalah pemberat dia sebab dia berpemberat. Jadi dekat sini kat sini kita buatlah RM4.20, dekat sini RM2.30, dekat sini RM3. Boleh tak jadi masalah. Betul. Inilah cara dia. Kalau tak tulis tak apa cikgu? Apa? Kalau tak tulis harga tu tak apa? Sebab dia berpemberat. Kita kena tulis sekali. Sebab dia graf berpemberat. Ini dikira sebagai pemberat dia. Jelas ke? Azwar jelas ke Azwar? Cikgu. Ya, Bazil. R tak usah tulis ke cikgu? R. R tu nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Ini pun dah kira sebagai pokok. Ini pun dah kira sebagai pokok. Kalaulah cikgu buat T, lepas tu S, lepas tu P. Cikgu buat ni je. S, T, P. Okey, T ke S.
RM RM4.20, cikgu masukkan RM RM4.20, S ke P RM RM2.30. Ini pun dah kira pokok. Tapi janganlah bagi ada satu je sisi. Kalau boleh lebihlah daripada satu. Ini pun dah kira sebagai pokok. Sebab apa? Sebab dia ada 3 bucu dan 2 sisi. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Bagus. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya soalan kat cikgu? Cikgu, Ya. kalau yang pemberat tu kan, kalau kita tak tulis RM, kita tulis 3 je terus. Betul ke macam tu? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Selagi kita ada tulis dia punya nilai, nilai tu jadi dia punya pemberat. Jelas? Jelas cikgu. Alright. Jangan hilang markah tau kat sini. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu set. Set. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing hadamkan. Hadamkan semua soalan dekat sini. Cikgu bagi masa 2 minit. Cuba masing-masing hadamkan. Cikgu, kalau saya terlanggar garis lain, salah ke? Kalau terlanggar garis lain, dia tak salah, tapi elakkan. Sebab kita tak nak confusekan pemeriksa. Cikgu ada dapat soalan kan? Contohlah. Terlanggar. Maksudnya contoh ada kawan kamu, dia pergi buat T dekat sini. Jadi, nak buat T ni, S ni kena sambung kat T. Dia langgar. Bila dia langgar, dia tak salah. Tapi dia boleh confusekan pemeriksa. Macam kamulah, kamu bila tengok jalan, ada jalan atas, ada jalan bawah, kamu tengok maps. Ui, pening ni, nak lalu mana ni? Pemeriksa pun dia boleh confuse juga. Jadi kita bila jawab soalan, jangan fikir diri sendiri je. Kita fikir pemeriksa. Sebab pemeriksa dia tanda bukan kertas kita saja. Dia tanda di satu kertas tu ada 2 ke 3 pemeriksa. Selalunya 2 je lah. Kalau macam ada confusing, baru ditambah pemeriksa yang ketiga. Jadi kita jangan bagi pemeriksa confuse. Bagi tulisan kita jelas, tulisan kita cantik. Huruf nombor 4 jangan jadi nampak macam A. Tu yang selalu berlaku lah. Okey, 1 minit lagi untuk hadamkan. Sebab saya kadang-kadang banyak buang masa untuk elak garis berlanggar. Kenapa buang masa? Dia tak buang masa. Kalau kita nampak satu bucu tu terlanggar, contoh bucu T tu, kamu adjust je bucu tu. Contoh macam T tadi kan, cikgu pergi ke sini kan, adjust lah tempat lain. Mana garisan yang terlanggar tu je yang kamu adjust. Jangan ubah semuanya. Okey, semoga dapat membantulah. Okey, jawab. Bazil, dah siap ke Bazil? Siap. Oh, yang itu. Dah siap dah. Tengah buat cikgu. 4A, 4B dah siap dah? Belum. Belum. Okey, tapi tak apa. Okey, jadi masing-masing kita akan pergi kepada 4A. Jadi tak siap pun tak apa, sebab cikgu akan selesaikan. Kita akan pergi kepada 4A. Sepanjang cikgu selesaikan, kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, jangan diam. Okey, kita akan pergi kepada soalan A. Okey, untuk soalan A, cikgu perlukan gambar rajah ni. Cikgu perlukan gambar rajah ni, iaitu rajah 2. Okey. Jadi sekarang ni dia kata NA. Dia kata NA. Ada ramai yang confusing kat sini. Cikgu tunjuklah.
Okey. NA. NA sama dengan NBUC pelengkap. Okey, yang pertama sekali kita tengok NA. NA ni adalah bulatan yang berada dalam A. Jadi kalau dia kata A sahaja, kalau dia kata A sahaja, maksudnya kamu kena keluarkanlah semua tu. 4x tambah 4 tambah 10 tambah 2. 4x tambah 4 tambah 10 tambah 2. Sebab apa? Sebab semua tu ada dalam A kita. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Faham, cikgu. Okey. Yang kedua, B bersatu dengan C tapi dia ada pelengkap. Bila dia ada pelengkap, buat sempadan dulu. B, mana B kita? Ini B kita. Ini adalah B kita. Bersatu. Cikgu pekat kan. Okey, ini B kita bersatu dengan C. Sebab bila ada pelengkap, cikgu suka untuk buat dia punya sempadan. Jadi dekat sini, ini adalah sempadan kita. Bila dia kata pelengkap, maksudnya jawapan kita mesti luar daripada sempadan. Mana dia? Maksudnya luar tu lah. Luar tu. Ni cikgu buat pertandingan mewarna ni. Okey. Okey, habis. Jadi dekat sini, kita akan dapat jawapan kita adalah 4x dengan 2x saja. 4x tambah 2x. Jelas? Boleh faham semua? Okey. Alright. Jadi dekat sini cikgu pun selesaikanlah. Okey. 4 tambah 10 tambah 2 kita dapat 16. Okey. 4x. 4 tambah 2 kita dapat 6x. 6 ni positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Cikgu buat terus. 4 tolak dengan 6. Cikgu dapat negatif 2x. 16 ni negatif 16 sebab kita bawa pindah dia ke sebelah. Negatif boleh potong. 2 ni darab pindah ke sebelah jadi bahagi. 16 bahagi dengan 2 kita dapat x sama dengan 8. Okey ke cikgu macam tu? Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Nak dengar suara sikit? Jelas? Jelas. Okey, kalau ada mana-mana yang tak faham, bagi tahu cikgu akan terangkan lagi sekali lah. Okey. Alright, Syafiq, okey ke Syafiq setakat ni? Boleh follow lagi? Boleh. Okey. Okey, habis untuk A selesai. Okey, kita pergi kepada untuk B. Kita ada gambar ke kat B? Oh, ada love ni. Kamu sukalah ni love ni. Lagi-lagi yang suka tengok Korea. Okey. Jadi kita tengok dekat untuk love ni kita kena pergi kepada soalan lain lah. Tapi page lain. Sebelum cikgu nak pergi kepada page lain, untuk A cikgu jelas ke? Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Berlisa. Berlisa ada nak tanya soalan ke untuk A cikgu? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, kalau Berlisa tak ada, cikgu assume semua orang tak ada lah. Boleh ke macam tu? Okey, gurau. Adila. Oh, Adila diam je hari ni. Adila, ada soalan ke? Sebab saya tak ada suara, cikgu. Saya tak sihat. Apa? Saya tak ada suara. Saya tak sihat. Oh, ya ke? Alamak, Adila. Ada lagi karaoke ke? Tak, saya demam. Lepas tu Allah. Okey, tak apa Adila. Moga diberikan kesembuhan ya. Okey. Okey, sorry Adila. Okey, jadi kita akan terus kepada B. Okey, Adila, kalau ada soalan siapa-siapa yang nak tanya tapi malu bertanya, jangan sesat jalan, WhatsApp cikgu. Cikgu ada je yang WhatsApp cikgu nak tanya soalan. Tanya cikgu lah. Jangan diam. Alright. Okay, semoga sembuh ya Adila ya. Terima kasih, cikgu. Okey. Kristina, boleh cikgu pergi kepada B? Boleh, cikgu. Alright. Okey. Yang pertama sekali, soalan A ni adalah soalan yang bonus lah.
Soalan A1 ni dikira sebagai soalan bonus. Takkan kamu nak sia-siakan X bersatu dengan Z. Kamu bulatkan love ni. Kamu bulatkan love ni. Dan kamu petakkan ni. Jadi kalau dia nak suruh lorekkan, mana lorekkan X bersatu dengan Z? Ni dia lawa lah pula cikgu punya gambar. Okey, inilah kita punya jawapan untuk soalan nombor 1. Ada keraguan ke semua untuk nombor 1? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ada keraguan ke? Tak ada kan? Okey, Tak ada. kalau tak ada, cikgu nak pergi kepada nombor 2. Boleh ke cikgu nak pergi kepada nombor 2? Boleh cikgu. Alright. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, nombor 2 dekat sini, kalau kamu confuse sangat cara nak jawab, kamu ingat apa yang cikgu ajar pada malam ni. Okey. Jadi nombor 1 ni senang. Tapi nombor 2 dia bercakap tentang operasi gabungan. Dia tak adalah susah pun. Okey, kalau cara cikgu akan pecahkan kepada 3. Sebab ini adalah hasil dia. Jadi yang pertama X dekat sini. Dan dia punya hubungan bersatu. Lepas tu Y bersilang dengan Z pelengkap. Jadi barulah hasil dia cikgu akan dapat X bersatu dengan Y bersilang dengan Z pelengkap. Yang pertama cikgu selesaikan X dia. Jadi X kita adalah love. Jadi bila cikgu dapat love, jadi cikgu lorekkanlah bahagian yang dalam love tu. Ini adalah bahagian X cikgu. Sampai situ jelas untuk X cikgu? Jelas cikgu. Okey, baik. Yang kedua adalah Y. Bulatkan dulu Y tu. Bulatkan dulu Y tu. Okey, cikgu bulatkan Y. Okey, ini adalah Y cikgu. Kelam buruk pula lah. Okey, ini adalah Y cikgu. Siapa tak faham bagi tahu, jangan diam. Lepas tu dia kata selain daripada Z. Selain daripada Z. Bulatkan dulu Z tu. Okey, ini adalah Z cikgu. Ini adalah Z cikgu. Sekejap Okey. Jadi bila dia kata Y, bila dia kata Y ni bulatan Y tu je lah. Z tu selain daripada Z. Bila dia kata selain, kalau tak nampak, kamu tengok betul-betul. Y ni yang bahagian warna biru ni. Z, selain daripada Z, dia bahagian mana? Dia bahagian semua bahagian. Semua bahagian selain daripada segitiga tu. Alamak. Ini adalah selain daripada Z. Ini adalah Y kita. Sampai situ semua jelas ke? Boleh faham? Okey. Ke buruk cikgu lukis tu? Alright. Okey, jadi dekat sini bila dia kata selain daripada Z, Y ni termasuklah. Y ni termasuk. Bila dia kata selain daripada Z, ini pun termasuk. Jadi kalau kamu perasan dekat sini persilangan. Persilangan tu adalah bahagian dekat mana dilorekkan pada tempat yang sama. Jadi lorekan yang kamu boleh isi adalah di sini sahaja. Inilah pertembungan dia. Jelas ke? Boleh faham? Kalau nak cikgu jelas lagi sekali, boleh bagi tahu cikgu. Alright ke semua? Okey cikgu. Okey. Dia bersilang lah. Bersilang maksudnya kamu kena lorekan tempat yang sama. Okey, habis. Tetapi kalau bersatu, kamu lorekkan semua tempat yang ada lorekan. Jadi kalau kamu nak tahu jawapan kamu kat sini,
mula-mula sekali cikgu lorekkan bahagian warna biru. Cikgu lorekkan bahagian warna biru. Yang kemudian cikgu lorekkan bahagian warna merah. Okey, warna merah. Cikgu lorekkan bahagian warna merah. Inilah jawapan dia. Selesai. Syafiq jelas ke Syafiq? Boleh faham Syafiq? Faham cikgu. Okey, cikgu main pertandingan warna. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ammar, ada soalan ke Ammar? Tak cikgu. Tak ada. Okey, Amira ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan berikutnya iaitu soalan nombor 5. Soalan nombor 5, cikgu akan screenshot. Cikgu akan screenshot. Cuba fahamkan. Cuba fahamkan. Okey, cuba fahamkan. Okey, cuba fahamkan dan cuba cari idea cara nak jawab. Okey, 1 minit lagi. Okey, selesai. Cikgu nak mula buat boleh ke kat depan? Boleh cikgu. Okey. Boleh, Rasa-rasa ni bab berapa Ammar? Bab tingkatan Bab apa? yang paling terakhir tu kelab pelengkuangan. Yes, pandai. Iaitu bab 10 form 4. Okey, bab 10 form 4 ni orang kata benda yang kita boleh pakai. Benda yang kita praktikkan dalam kehidupan harian kita. Cikgu pun pakai. Dalam bab form 4 ni cikgu pun pakai. Macam mana kita nak buat kita punya kewangan. Kita nak aturkan kita punya kewangan. Kamu kena faham lah. Kamu kena faham duit masuk. Lepas tu duit keluar. Okey. Jadi bila kita nak uruskan duit ni kita kena faham dua benda je. Yang pertama, duit masuk. Lagi banyak tempat masuk, lagi baguslah. Jadi kalau kat sini kita tengok Encik Amsyar bekerja sebagai seorang jurutera dengan gaji bersih RM5,500. Dan juga menerima sewa bulanan rumahnya. Maksudnya ada orang sewa rumah dia. Tambahlah RM500. Jadi dekat sini kita dapat RM6,000. Sampai situ semua jelas? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Jadi dekat sini
ini adalah perbelanjaan. Kalau kamu confuse sangat perbelanjaan tu apa? Perbelanjaan ni senang cerita adalah duit keluar. Jadi bila kita nak faham sesuatu status kewangan seseorang, kalau duit masuk lagi tinggi daripada duit keluar, jadi kewangan dia bagus. Tetapi kalau duit keluar lagi banyak daripada masuk, itu kita panggil kewangan dia tak bagus. Itu cara nak tentukan. Okey, habis. Jadi dekat sini kita akan tengok kepada situasi di hadapan. Encik Amsyar ingin membeli sebuah kereta baru. Ini apa ni? Ini adalah dia punya kehendak. Jadi kehendak adalah sesuatu yang mana bukan keperluan. Apa maksud cikgu? Maksud cikgu dekat sini, kalau kita cakap ansuran pinjaman perubahan, ini adalah keperluan. Sebab kita nak bayar rumah. Kalau kita tak bayar rumah, nanti family kita nak duduk mana? Ansuran kereta. Kereta tu keperluan. Insuran keluarga, barangan dapur, belanja petrol, bil, pendidikan anak-anak. Ini semua keperluan. Melancong je yang bukan keperluan. Melancong tu adalah kehendak. Okey. Cara cikgu tentukan kehendak dengan keperluan, masing-masing jelas ke? Boleh faham? Okey. Jadi dekat sini kita pun tengoklah. Kejap Okey, jadi kita pun tengoklah. Duit keluar ni kamu tambahkan semua. Kamu tambahkan 1,200, tambah 780, tambah 500, tambah 750, 400. Tambah semua. Duit keluar adalah 5,380. Jadi dekat sini kita nak tengok baki. Baki kita adalah duit masuk tolaklah dengan duit keluar. RM6,000 tolak dengan RM5,380. Bermakna baki kita di sini adalah RM620. Okey, sampai situ semua jelas ke? Boleh faham? Okey, semua jelas? Jelas cikgu. Okey. Jadi dekat sini, bila daripada baki ni, dia kata Encik Amsyar nak beli rumah yang mana, nak beli kereta baru, harga dia 50. Dia ingin mengumpul 10% daripada harga kereta untuk bayar deposit. Dalam masa setengah tahun. Okey, dalam masa setengah tahun di sini, setengah tahun bermaksud 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Jadi RM620 darab dengan 6 bulan. Jadi kita pun kira RM620 darab dengan 6 bulan, kita dapat RM3,720. Ini apa ini? Ini adalah hasil simpanan dalam 6 bulan. Ini adalah dia punya hasil. Okey. Kemudian daripada hasil ni kita nak comparekan dengan apa? Kita nak comparekan dengan dia punya kehendak. Kehendak dia dekat sini, dia nak beli kereta yang mana harga dia adalah RM50,000. Jadi daripada 50,000, dia kena bayar deposit sebanyak 10%. Jadi RM50,000 darab dengan 10%, kita pun kira kita akan dapat RM5,000. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak tanya kamu semua. 5,000 ni, 5,000 ni adalah duit yang dia nak dikomparekan. Hasil simpanan dia 3,720. Jadi dia nak 5,000. Jadi
mencapai tak kalau dia nak dalam masa 6 bulan sahaja untuk kumpul duit 5,000 tu? Cikgu nak tanya sikit, mencapai tak? Tercapai tak? Tak. Ya, jadi dekat sini Tak kita cakaplah tercapai. tak tercapai. Itulah dia. Jadi bila kita ada kehendak, kita kena tengok dengan apa yang kehendak dengan simpanan kita. Hasil simpanan tu bila? Hasil simpanan tu lepas kita dapat gaji tolak semua, kita dapatlah hasil simpanan. Inilah cara dia. Jadi bila hasil simpanan kurang daripada kehendak, dia tak tercapai lah. Kalau hasil simpanan lebih daripada kehendak, dia tercapai lah. Okey, ini yang pertama, tak tercapai. Sekarang kita nak jawab lagi, kita nak jawab boleh ke Encik ni kata boleh ke Encik Amsyar mencapai matlamat kewangannya? Tu okey. Okey, kalau cikgu tak tercapai, tetapi cikgu nak tanya, boleh tak dia nak capai? Boleh tak? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Dia tak tercapai kalau dia ambil masa 6 bulan, tetapi dia boleh dicapai sekiranya dia extendkan 6 bulan menjadi 7 bulan ke, menjadi 8 bulan ke. Contohlah, boleh sekiranya tempoh simpanan ditingkatkan kepada 8 bulan. Lepas tu kamu tunjuklah sebab RM 620 darab dengan 8 bulan. 620 darab 620 darab dengan 8. Tak cukup lagi, 9. 8 bulan tak cukup, 9. Sorry. 9 bulan. 620 darab dengan 9, kamu akan dapat RM 5,580. Ni cara dia. Okey, inilah cara dia untuk menjawab soalan ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Alright tak alright tu? Okey, baik. Cikgu. Ya, siapa nak tanya tu? Maksudnya cikgu soalan ni ada 2 jawapan ke tu macam mana? Contoh kita cakap tak tercapai, lepas tu kita bagi sebab kenapa tak tercapai. Dia kata sorry. Dia tak tercapai ni. Dia tak tercapai ni tu final answer dia. Tapi kat sini cikgu tambah tau. Kat sini cikgu tambah. Boleh sekiranya tempoh ditingkatkan kepada 9 bulan. Kat sini cikgu tambah. Sebab ada sesetengah soalan, dia minta kita punya cadangan macam mana Encik Amsyar ni boleh capai 5,000. Jadi Encik Amsyar, kalau kita nak capai dalam masa singkat, kalau kita nak capai, ingat tau, ada soalan dia nak juga kita punya pendapat supaya dia dapat capai 5,000, simpanan 5,000. Okey, ada 2 je jawapan untuk jawab soalan tu. Ada 2 je jawapan untuk jawab soalan tu. Dia tak tercapai ni, cikgu dah bagi tahu dah tadi, tak tercapai ni adalah final answer. Sebab apa? Sebab nilai simpanan dia masih belum cukup 5,000. Itu jawapan penuh dia. Itu jawapan penuh dia. Tapi kalau ada soalan ditanya, minta pendapat kita, macam mana supaya Encik Amsyar dapat juga capai 5,000 dalam masa 6 bulan? Okey. Yang pertama, dia ada 2 jawapan. Yang pertama, panjangkan tempoh. 3. Panjangkan tempoh supaya dapat menyimpan lebih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kurangkan perbelanjaan. Ni salin. Ni salin. Dan yang ketiga, tambah income. Kamu boleh pilih salah satu. Jadi kalau dekat sini, panjangkan tempoh, cikgu dah tunjuk contoh dia macam dekat atas. Kalau kurangkan perbelanjaan, kamu boleh bagi tahu lah perbelanjaan kehendak kita kurangkan. Macam tu je lah.
Lepas tu tambahkan income, mungkinlah dia buat kerja lain. Jelas? Boleh faham semua sampai sini? Boleh cikgu. Okey. Sebab ada student bila dia minta pendapat untuk kita tambahkan kewangan ataupun untuk kita capai matlamat benda tu, dia jadi macam bela, dia jadi macam tak tahu nak jawab apa. Sepanjang cikgu marking lah, dia jadi macam apa aku nak jawab ni, dia confused. Jadi sebenarnya ada 3 je jenis jawapan yang bercakap tentang duit. Kamu pergilah dekat financial planner mana-mana pun dekat di muka bumi ni, sebenarnya cara nak uruskan supaya dapat simpanan yang banyak ada 3 ni je. Panjangkan tempoh, kurangkan perbelanjaan, tambahkan income. Ini sahaja. Nanti ni tengah belajar kewangan juga, okey. Ikutlah kamu, panjangkan tempoh. Contoh kalau kamu nak kahwin kan, nanti kan Ammar nak kahwin dah, Syafiq nak kahwin dah, yang lelaki nak kahwin dah. Jadi kamu plan lah sendiri. Okey, kalau aku nak kahwin tahun ni, sikit je aku dapat simpan. Tapi kalau tahun depan, banyak dapat simpan. Yang pertama. Yang kedua, kalau sebelum ni aku belanja RM1,000, aku kurangkan jadi RM500, dia dapat simpan banyak. Yang ketiga, kalau sebelum ni aku keluar pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang pergi kerja, malam tu aku buat Grab, tambahkan income. Jadi sebenarnya nak urus duit 3 benda ni je. Kalau kamu faham betul-betul, insya-Allah kamu boleh urus duit ni sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Pasal duit ni kan, cikgu apa orang kata, cikgu macam ambil cakna sikit lah. Cikgu selalu dengar pasal kewangan sebab kita dah lalui zaman COVID. Kita boleh tengok ramai sangat rumah-rumah yang kat Bendera Putih. Maksudnya apa? Dia dah tak ada sumber untuk makan. Jadi apa yang kamu dah belajar pada malam ni kan, cikgu tak tahu lah kamu dah belajar pada tahun lepas ke, kamu apply lah dekat kamu. Okey, habis dah. Panjang pula cikgu Okey, semoga menjawablah soalan ni. Syafiq, ada soalan nak tanya soalan ni? Tak ada soalan cikgu. Alright. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, soalan berikutnya adalah soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6, cikgu bagi masa 2 minit untuk cuba jawab. Kalau tak nampak sangat bahasa Melayu tu, belajar tengok bahasa Inggeris tu ya. Okey, minum air Okey, dah ke? Dapat ke idea? Apa cikgu? Okey, cikgu nak mula buat dekat depan boleh ke? Boleh cikgu. Okey, baik, kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Kita ni dah pukul berapa dah ni? Kita ada masa lagi 20 minit. 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Okey, jawab mana sempat je lah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni adalah tentang ubahan. Iaitu tentang ubahan. Ubahan chapter berapa?
chapter 1, bab 1 untuk tingkatan 5. Okey, dalam satu tinjauan untuk mengkaji hubungan antara masa dan bilangan pekerja, okey, nak jawab hubungan ni macam ni. Nak jawab dia macam ni. Yang pertama T. T ni kamu mention lah. T tu masa. Masa. Kemudian dia bagi huruf apa lagi? C. C ni adalah bilangan pekerja. Bilangan pekerja. Dan dia kata P. Dia kata P. Walau bagaimana masa dia dapat berkurang jika bilangan pekerja untuk mengemas meja meningkat apabila semakin ramai bilangan pelanggan. Bilangan pelanggan. C adalah bilangan pelanggan. Dan P adalah bilangan pekerja. Okey. Yang pertama sekali, kamu kena faham. T untuk mengemas meja meningkat apabila semakin ramai bilangan pelanggan. Okey. Bila kita bercakap meningkat, bermaksud dia adalah berkadar langsung. Bermaksud dia adalah berkadar langsung. Maksudnya makin ramai bilangan pelanggan, makin ramai masa yang diperlukan untuk mengemas meja. Itu maksud berkadar langsung. Jadi dekat sini dia sebut T dulu. Jadi T cikgu buat warna biru kan, nak bagi kamu nampak. T adalah berkadar langsung dengan C. Walau bagaimanapun, kita pergi kepada walau bagaimanapun, masa tersebut didapati berkurang jika bilangan P mengemas adalah lebih ramai. Jadi dekat sini, bila dia kata bilangan masa tu berkurang kalau P tu makin ramai. Jadi bila T meningkat, bila T bila bilangan pekerja makin ramai, jadi T tu dia akan dapat makin berkurang. Jadi kalau kita kata makin bertambah ke makin bertambah, itu adalah ubahan langsung. Tapi kalau makin bertambah ke makin berkurang, itu adalah ubahan songsang. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Contoh bila kita cakap makin lama kita belajar, makin banyak ilmu kita dapat. Makin lama dan makin banyak, itu dua-dua signifikan untuk bertambah. Jadi itu adalah ubahan langsung. Itu adalah ubahan langsung. Kalau kita nak cakap ubahan songsang ni, dia macam ni. Makin lama kita ubahan songsang, kejap payah pula cikgu nak cari idea. Makin banyak kita makan, makin kurang kita bergerak. Sebab dia dah kenyang. Makin banyak kita makan, makin kurang kita bergerak. Jadi bila satu bertambah, satu berkurang, itu adalah ubahan songsang. Jadi dekat sini bila dia kata berkurang, bermaksud T tu dekat P tu dekat belah bawah. Ini adalah kita punya ubahan. Sampai sini jelas ke? Boleh faham? Faham cikgu. Okey, baik. Ingat tahu apa cikgu ajar tadi? Cikgu cari idea sebenarnya nak menjelaskan. Okey, jadi cikgu nak kamu faham, kalau makin meningkat, kalau makin meningkat ke makin meningkat, itu adalah ubahan langsung. Kalau satu meningkat, satu menurun, atau satu menurun, satu meningkat, itu adalah ubahan songsang. Jadi dekat sini kita nak selesaikan soalan A, mula-mula C per P. Yang ni cikgu ada dah bagi nota. Okey, lepas tu kita tukar simbol ubahan dengan syarat kita cari tambah nilai K. Jadi daripada sini diberi 20 orang pekerja menggunakan 150 mengemas 250 set. Jadi yang punya 8 tempat duduk. Jadi apa yang kita boleh faham dekat sini adalah ini kita nak memasukkan nilai-nilai. Nak memasukkan nilai-nilai supaya kita dapat nilai K. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Cikgu. Ya.
Yang si bilangan pelanggan tu kan. Saya tengok Ha? kat bahagian bawah tu dia tunjuk set meja. Apa? Yang bilangan pelanggan tu dia tak tunjuk tapi dia tunjuk set meja. Ya, yang mana, Amar? Saya bukan Amar. Sorry, Bazil. Bazil, Yang yang C mana? tu. Yang C? Dia tak bagi tahu bilangan pelanggan, dia bagi tahu bilangan set meja. Oh, okey. Cikgu tersilap tulis bilangan set meja. Okey, kita pergi ubah balik. Terima kasih, Bazil. Sama cikgu. Okey. Okey, jadi dekat sini kita akan pergilah kepada soalan A. Jadi 20 orang pekerja, jadi pekerja kita adalah P. Jadi kita masukkan 20 dekat belah bawah. T masa kita adalah 150 minit. Jadi kita masukkan 150. K. C itu adalah bilangan set meja. Jadi bila kita tengok kepada bilangan set meja, bila kita tengok kepada bilangan set meja, cikgu nak tengok C ni apa? Mengemas meja meningkat apabila semakin ramai. Okey. Jadi C ni adalah untuk mengemas 250 set meja yang mempunyai 8 tempat duduk. Bermakna 250 darab dengan 8. Sebab dia bukan cakap 250 meja. Dia 250 set. Maksudnya apa? Ada satu. Lepas tu ada kerusi. 250 set. Bukan 250 meja. Set. Set dia. Dia sekali dengan kerusi. Sampai sini jelas ke semua kenapa cikgu darab tu? Boleh faham? Boleh. Boleh, cikgu. Okey. Jadi dekat sini kita selesaikanlah 150. 250 darab dengan 8 kita dapat 2000. Per dengan 20 kita potong. Jadi dekat sini kita dapat 150K. 200 bahagi dengan 2 kita dapat 100. Pindah ke sebelah. Kita dapat 150 per dengan 100. Jadi kita akan dapat 121.5. Jadi bila kita dah dapat nilai K. Kita gantikan dekat sini. T sama dengan 1.5 C per P. Jelas ke semua soalan A? Boleh faham? Faham, cikgu. Okey. Semoga jelas tau. Semoga jelas. Cikgu sebenarnya tak cukup ruang ni. Okey, Berlisa okey ke setakat ni, Berlisa? Okey, cikgu. Okey, baik. Itu adalah kita punya A. Sekarang kita nak pergi kepada B kita. Tengok betul-betul B kita. Hitung bilangan pekerja. Jadi dia nak P. P kita berapa? Diperlukan untuk mengemas 105 set meja. Jadi kita punya set meja C adalah set meja kita 105 set meja dalam masa T 1 jam 30 minit. Sekarang daripada sini seperti yang cikgu sudah memaklumkan dekat kamu, 105 set meja ada 8 kerusi. Jadi 105 darabkan dengan 8, kamu dapat 840. Maksudnya nilai C kamu adalah 840. Sampai situ jelas? Jelas. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada masa. Masa kita pakai minit. Kita tak nak jam. Bermakna 1 jam 60 minit. Tambahkan dengan 30 minit. Jadi jumlah masa adalah 90 minit. Sampai situ jelas? Jelas, cikgu. Jelas. Okey, baik. Jadi barulah kita boleh masukkan dalam kita punya formula. Iaitu formula ini. T sama dengan 1.5 C per P. T kita adalah 90. 1.5. Tak muat pula dah. Semua T kita adalah 90 sama dengan 1.5 C. C kita
adalah 840 per dengan P. Jadi dekat sini cikgu buat terus. Cikgu buat terus 90 1.5 darab 840 bahagi dengan 90. Cikgu dapat P sama dengan 14. Ini kamu boleh selesaikan sendirilah. Cikgu tak cukup ruang ni. Cikgu tak cukup ruang. Boleh selesaikan sendiri. 1.5 darab 840. P ni darab. Pindah ke sebelah jadi bahagi. 90 pindah pula ke sini jadi bahagi. Ni bahagi jadi darab. Darab jadi bahagi. Jadi kat sini P sama dengan 14. Kalau kamu tak nampak juga, tak apalah, cikgu tunjuk dah. Cikgu zoom kat sini 60 sama dengan P ni darab, bahagi pindah ke sebelah jadi darab 90P. 1.5 darab dengan 840, kamu dapat 1260. Darab pindah pula ke sebelah dia jadi bahagi. Dan akhir sekali kamu dapat P kamu adalah 14. Ni jalan kerja dia. Ya? Nak tanya. Ya. Walaupun you tak bagi tahu bilangan tempat duduk tu, kita kena still ambil bilangan yang sama ke dengan yang atas tu? Ya, betul. Betul. Sebab ini adalah dia punya unit. Unit dia kena sama. Unit dia kena sama. Ni ramai yang terlepas pandang. Ramai yang terlepas pandang. Contoh kalau dekat atas ni kita cakap T kita dalam jam. Contoh dalam jam. Kat sini kamu kena tukar dia kepada jam. Tetapi bila cikgu nampak 150 minit, maksudnya cikgu tukarkan semua dalam minit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 250 set meja dekat sini. Kalau dekat sini kita darab dengan 8, maksudnya dekat sini pun kita kena darab dengan 8. Jelas Basil? Jelas cikgu. Dia berkaitan dengan unit. Unit kena sama. Kalau kita dah buat satu formula, okey. Jadi kita kena samakan dengan unit dalam formula itu. Baru kita dapat jawapan yang betul. Okey. Syafiq, okey ke Syafiq? Okey, selesai. Okey, cik. Alright. Okey, jadi kita dah nak habis masa dah. Kita akan pergi kepada soalan nombor 7. Soalan nombor 7 adalah tentang insurans. Cikgu bagi kamu masa 2 minit lah. 2 minit untuk hadamkan soalan ni. Kita dah jawab sampai soalan nombor 7 dah ni. Soalan nombor 7. Okey, hadamkan soalan ni. Okey, cuba selesaikan. Satu minit lagi.
Okey dah. Boleh ke cikgu mula buat kat depan? Boleh ke semua? Cikgu nak buat? Boleh cikgu. Okey, cikgu. jadi kita pergi kepada soalan di hadapan adalah soalan yang berkaitan dengan mencari muka polisi insurans. Mak cikgu pun kenapa lah tak ada nota. Polisi insurans formula Mac Mobile. Ni. Okey. Jadi kita pergi dekat depan premium, iaitu premium tu adalah nilai yang kita kena bayar lah. Adalah sama dengan nilai muka polisi darab dengan RMX. RMX ni 1000 je lah, senang cerita 1000. Kadar premium per RMX. Okey. Jadi yang pertama sekali, Puan Emilda, bila dia bercakap tentang puan, bermakna kita bahagian perempuan lah. Berumur 38 tahun. Okey, ini adalah 38 tahun kita dan tidak merokok. Bila tidak merokok, dekat sini kita jumpa rate dia adalah sama dengan 1.63. Iaitu kamu kena letak dekat sini. Itu yang pertama. Okey. Jadi ingin membeli polisi insurans berhayat 180,000. Itu nilai muka. Ni adalah nilai muka lah ni. Ni nilai muka. Jadi dekat sini kita dah dapat RM 180,000 per dengan ni RMX ni adalah RM 1000 lah. Sebab jadual ni adalah per 1000. Jadi RM 1000 darab dengan dia punya premium, dia punya kadar 1.63. Ini sahaja untuk insurans hayat. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Faham cikgu. Okey, baik. Habis. Yang kedua, dia kata nak tambah polisi berkaitan dengan penyakit kritikal. Syarikat insurans menawarkan polisi, maksudnya kita akan ada lagi penambahan berkaitan dengan penyakit kritikal. Jadi kamu kena tambahkan, ini untuk hayat saja. Kamu kena tambahkan dengan polisi penyakit kritikal. Kamu baca elok-elok. Memberikan 35% dari nilai muka asas. Bila dia kata 35% daripada nilai muka asas, jadi nilai muka asas ni yang ni tau. Nilai muka asas ni yang ni. Jadi dekat sini kita pun ambil 35%. Ambil 35% daripada 180 ni. Cikgu ulang kalau kamu tak nampak. 35% didarabkan dengan 180,000 per dengan 1000. Tapi rate dia berubah. Rate dia adalah 1.75. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk kat depan. Boleh faham? Okey ke? Jelas cikgu. Okey, baik. Itulah cara dia. Jadi dekat sini kamu pun tekanlah kalkulator sendiri. Kamu akan dapat RM 403.65. Inilah jawapan dia. Jadi cikgu tak nak kamu confuse dengan 35% ni. 35% ni dia darabkan dengan yang ni. Sebab apa? Sebab dia kata menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan sebanyak perlindungan 35% nilai muka asas. Nilai muka asas adalah bergantung kepada nilai muka yang kamu kira tadilah. Okey, sampai situ sahaja. Jelas ke semua? Soalan dekat depan, ada siapa-siapa nak tanya soalan kat cikgu? Okey. Amira dah ngantuk ke tu? Okey ke? Okey cikgu. Okey, ni lah cara dia. Ada dalam buku teks pun banyak je contoh. Dalam buku modul pun banyak je contoh. Kita dah buat dah. Kamu boleh tengok. Okey, last soalan hari ni.
kita sempat sampai soalan nombor 8 sahaja. Okey, cikgu takkan terus buat. Cikgu akan bagi kamu masa 1 minit lah. 1 minit sebab kita dah nak habis masa dah. Cikgu akan buat soalan nombor 8 ni. 1 minit, fahamkan betul-betul apa soalan dia nak, apa soalan bagi, apa soalan dia nak. Cikgu, Ya? jawapan tadi RM110.25 kan? Jawapan tadi? Ah, 400. oh 400. Ya, Oh lupa nak tambah 200. 403.65. Sekejap. Ada tersilap kira lah tu. RM403.65 ya cikgu? Yes, betul. Dapat? Alhamdulillah. Dapat. Ini darab dengan yang ni dulu. Selesaikan kurungan ni. Lepas tu selesaikan kurungan yang kedua. Jangan terus tambah. Okay, selesaikan kurungan ni dulu. Lepas tu selesaikan kurungan ni. Baru tambahkan. Okey dah. Dapat kan Fazil? Dapat cikgu. Okey. Okey, jadi kita akan teruskan dah kepada soalan yang terakhir. Iaitu tentang graf gerakan. Sebelum tu lah. Masing-masing ada kat sini tak ni? Nak dengar suara sikit? Ada cikgu. Ada cikgu. Ada cikgu. Okey. Jadi ini adalah soalan yang terakhir kita untuk malam ni. Bukan untuk malam ni lah, untuk minggu ni. Okey. Jadi sebenarnya untuk minggu ni cikgu ada buka extra kelas lagi Jumaat. Nanti kalau siapa nak masuk bagi tahu cikgu Itu cikgu jawab kertas 1. Tapi soalan tu semua soalan form 4. Okey. Jadi kita bagi kepada nanti cikgu bagi jadikan dia sebagai homework. Nanti kamu cuba buat. Nanti masuk kelas extra kelas Jumaat petang. Okey, nyatakan nilai P jika teks itu berada dalam pegun selama 6 minit. Okey, jadi dekat sini bila dia pegun tu dekat kawasan warna hijau. Pegun bermaksud dia diam. Jadi bila dia kata dalam masa 6 minit bermakna 14 tolak dengan P sama dengan 6 minit. Jadi dekat sini kamu pun selesaikanlah. 14 pindah ke sebelah. Dia jadi negatif 14. Lepas tu 6 tolak dengan 14. Kamu dapat 8. Negatif-negatif ni kamu potonglah. Jadi P sama dengan 8 minit. Maksudnya P ni adalah 8. Sampai sini semua jelas? Boleh faham untuk soalan A? Cikgu jawab. Boleh cikgu. Boleh Okey, cikgu. baik. Okey, hitung nilai Q. Q pula dekat atas. Jika laju teksi bagi 10 minit yang terakhir. 10 minit yang terakhir ni dekat kawasan warna biru adalah 72 km per jam. Jadi B1 bila dia bercakap tentang kecerunan, dia bercakap tentang laju. Dia bercakap tentang laju. Jadi nak cari laju ni senang saja, iaitu kita pakai formula kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Senang je. Jadi M ni adalah kamu punya laju. Kalau kamu tak nampak nilai kecerunan, cikgu tukarkan. Laju sama dengan perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa. Okey. Jadi laju kita dekat sini, ni formula ni boleh pakai, ni formula kecerunan. Cumanya macam biasalah, cikgu takut ada yang confuse. Jadi cikgu tukar kepada formula laju. Jadi laju kita adalah 72 km per jam. Jangan pakai minit pula, per jam. 72 km per jam. Jadi perubahan jarak dia adalah jarak yang besar tolak dengan jarak yang kecil. Q tu besar, 17 tu kecil. Q tolak 17. Per dengan masa. Masa kita kat sini memang 10 minit. Tapi kamu kena ingat, dia dalam keadaan jam.
Jadi kamu kena tukarkan 10 minit nak jadi jam. Jadi nak tukarkan macam mana? Bahagi 60. 10 bahagi 60 kita pun tekan. Kat sini cikgu pakai pecahan lah. Cikgu dapat 1/6. Tak nak pakai perpuluhan. Sebab kalau pakai perpuluhan, kamu akan dapat jawapannya ralat, ada error sikit. Jadi kita jangan pakai perpuluhan. Jangan pakai perpuluhan yang kena dibundarkan. Kalau perpuluhan tu dah memang tak perlu dibundarkan, kamu boleh pakai. Tapi kalau macam ni 10 bahagi 60, kamu tekan kalkulator, kamu dapat 0.166666. Jangan bundarkan, pakai sahaja dia dalam keadaan pecahan. 1/6. Sampai sini semua jelas? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, kita selesaikan. Ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi 72 darab dengan 1/6. Dekat sini cikgu dapat 12. Sebab kalau cikgu bundarkan, cikgu takkan dapat dia 12. Kena ingat tu. Jadi 17 ni negatif, pindah ke sebelah dia jadi positif. 12 tambah 17, kita dapat 29. Maksudnya Q adalah 29 kilometer. Selesai B1. Okey, cikgu teruskan kepada B2. B2 bila kita nak bercakap tentang huraikan bagi graf jarak masa, kita ada maklumat tentang jarak, kita ada maklumat tentang masa, kita ada maklumat tentang laju. Jarak kita dekat sini 29 tolak 17. 29 tolak 17. 29 tolak 17 kita dapat 12 km. Masa kita 10 minit, laju kita 72 km per jam. Kamu huraikan. Berjarak 12 km dalam masa 10 minit dengan laju 72 km per jam. Ayat tak jadi masalah, kamu nak buat ayat apa pun. Yang penting isi dia kena ada jarak, masa dan laju. Selesai. Okey, jadi cikgu dah termakan sedikit masa kamu. Okey, okey ke semua? Jelas ke yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham? Boleh cikgu. Faham cikgu. Faham. Okey. Jadi nanti kalau nombor 9 ni, kalau kamu nak buat ada soalan nak tanya, tanyalah cikgu. Boleh WhatsApp cikgu kan. Tapi cikgu tak teruskan lah sebab dah nak habis masa dah. 10 pun dah habis. Mungkinlah soalan 9 dengan soalan 10 cikgu bawa ke kelas minggu depan sebelum masuk kepada soalan B. Okey. Jadi apa yang cikgu nak nasihat kat kamu adalah selagi ada masa, push diri. Janganlah kamu macam tak apa, jangan manjakan diri dekat minit terakhir. Nak manjakan diri dekat minit awal-awal, okey, cikgu okey. Nak manjakan diri dekat pertengahan tahun, cikgu okey juga. Tapi kalau dekat akhir ni, dia macam tak okey sikit. Sebab apa tahu? Sebab dia macam untuk diri kamu juga. Dia macam, ayah cikgu selalu cakap, result kita dapat masa SPM adalah result sepanjang 5 tahun kita belajar. Takkanlah sepanjang 5 tahun kamu tak ada A. Cubalah. Cuba insyaAllah. Okey, jadi sampai situ sahaja daripada cikgu. Sekiranya siapa-siapa ada soalan nak tanya, boleh stay. Boleh stay. Siapa yang ada kerja, siapa yang dah nak rehat ke, nak tidur ke. Okey, jadi sampai situ sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ada soalan boleh stay. Terima kasih cikgu. Baik cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Izyani ada soalan ke? Zarif ada soalan ke Zarif?